Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dikurniakan untuk bertemu pagi ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Peluang yang Allah Taala bagi kita pada hari ini adalah peluang untuk kita bersyukur. Bersyukur kerana masih lagi dihidupkan, masih lagi memberikan nikmat iman, masih lagi memberikan nikmat nyawa, masih lagi memberikan nikmat Islam kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah SWT ini dengan kita meninggalkan maksiat sedikit demi sedikit dan kita menambah amalan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari demi hari makin bertambah, insya-Allah. Jadi pagi ini, sebelum kita bicarakan mengenai topik kita ataupun majlis ilmu pada pagi ini, sama-sama kita lakukan satu usaha. Satu usaha apa? Satu usaha dakwah dalam ahli keluarga kita. Iaitu yang pertama sekali, kita ajak ahli keluarga kita untuk sama-sama menimba dalam satu majlis ilmu. Kalau dekat masjid, pergi ke masjid. Yang balik pada masjid, nak duduk kat rumah, sama-sama kita melihat Tanyalah Ustaz ini. Mudah-mudahan dia nak mendapat satu ilmu pada pagi ini untuk kita amalkan dan juga kita sampaikan kepada orang lain. Jadi insya-Allah, pagi ini topik perbincangan kita adalah 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan orang bersin, sebarkan salam dan tunaikan sumpah, yakni ibadah. Jadi yang akan bicarakan topik kita pada pagi ini, orangnya kalau tutup mata pun kita kenal siapa dia. Tak lain dan tak bukan Al-Fadhil, tuan guru kita semua, Ustaz Said Nur Hisham Tuan Padang. Apa khabar Ustaz, sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz ni muka susah nak suruh. Pakai apa je Ustaz nak kenal. Jadi insya-Allah, tuan-tuan yang mulia mati Allah sekalian, pagi ini sebelum kita mulakan perbincangan kita, sama-sama untuk saya ingatkan diri saya dan juga kita semua untuk kita sama-sama lakukan satu usaha. Selain daripada di rumah, kita juga berkongsi di Facebook kita. Semua saya yakin ramai di antara kita, makcik-makcik, akak-akak semua, adik-adik dah ada Facebook. Jadi kita kongsikan Tanyalah Ustaz secara langsung untuk rakan-rakan kita di media sosial dapat makluman pada pagi ini, insya-Allah. Jadi sekiranya ada persoalan, boleh terus ke Facebook kami, boleh bertanya di ruangan gambar dan saya dan juga Fadil Ustaz. Dan juga boleh hubungi kami di talian 1800 88 1677. Jadi insya-Allah, sebagai mukadimah permulaan kita pada pagi ini, saya nak bertanya kepada Ustaz. Topik ini 7 perintah Rasulullah. Ada doakan bersin, sebarkan salam dan tunaikan sumpah. Sumpah ni pula ada kurungan pula ibadah. Jadi apa fokus kita punya perbincangan kita pada pagi ini? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pada sahabat saya Da'i Hilman, pada ibu ayah, para penonton rahmati Allah sekalian yang menonton di rumah, yang menonton di live Facebook. Yang kat live Facebook tu tulis sikit kat ruangan komen, boleh tak? Sedang menonton dari mana? Baik, kita orang pun boleh tengok komen-komen ni. Sedang menonton dari mana? Tulis sikit boleh? Okey, tajuk kita 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doakan orang bersin, sebarkan salam dan tunaikan sumpah. Dalam ni 3 je Ustaz. Tajuk 7. Sebenarnya tajuk kita ini daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah membicarakan hak seorang Muslim ke atas saudaranya yang mesti dia tunaikan. Jadi dalam hadis berkenaan dengan hak seseorang Muslim, hak ni maksudnya yang mesti dia tunaikan. Ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menyatakan ada 5 hak. Ada riwayat yang menyatakan ada 6 hak. Dan ada riwayat yang menyatakan ada 7 hak. Hak ni maksudnya yang kita mesti tunaikan lah. Okey. Habis Ustaz, mana yang betul? 5 ke 6 ke 7? Tak ada masalah. Semua betul. Sebab riwayat-riwayat yang sahih. Sebab tu dalam kaedah dia panggil dia panggil mafhumul adad. La yufidul hasri. Bila disebut nombor-nombor macam ni, 5, 6, 7, ia tidak bermaksud
that is only. Bila disebut bilangan mafhumul adad, la yufidul hasri, bukan itu sahaja. Maksudnya bila ada riwayat 5, 6, 7, ya okey, ini antara hak-hak yang mesti ditunaikan. Okey. Dan tajuk kita ini berdasarkan hadis yang 7 hak. Dan sebelum-sebelum ni dah ada ustaz yang syarah 4 hak yang pertama. Jadi kita hari ni kita sambung ada baki 3 lagi, iaitulah ifsya'us salam, tashmitul atis, wa ifsya'us salam, wa ibrarul muqsim. 3. Apa dia yang 3 ni ustaz? Doakan orang bersin, hak. Yang kedua, sebarkan salam. Yang ketiga, tunaikan sumpah. Jadi ini 3 fokus perbincangan kita. Memang Islam ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa baginda membawa ajaran yang lengkap, yang sempurna. Bila kita tengok senarai hak-hak dalam pelbagai riwayat tadilah hadis. Riwayat 5, riwayat 6, riwayat 7 menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita hidup bermasyarakat. Hidup bersosial. bukan kita ni fikirkan diri sendiri sahaja. Kita hidup, kita ada interaksi sesama kita. Ada dalam konsep greeting, ada dalam konsep mendoakan, ada dalam konsep menunaikan hak tadilah. Jadi pelbagai menunjukkan keluasannya ajaran Islam dan betapa indahnya. Kita tak boleh hidup seorang-seorang. Macam kalau kita masuk dalam bab yang pertama, bersin. Kalau nak kiranya bersin ni, bersin, kita je bersin. Tetapi dalam bab bersin pun ada panduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baru saja sambut mengingati peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan cinta kita kepada baginda bukan hanya pada 12 Rabiul Awal, tetapi cinta kita kepada baginda adalah sepanjang hidup kita. Dan buktikan juga cinta kita bukan sekadar dengan selawat, tetapi dengan cara kita mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam kita sayang kat pasangan kita lah. Takkannya special masa hari birthday je. Dai Hirman birthday isteri berapa bulan? Ingat tak? Apa dia, Ustaz? Birthday isteri berapa bulan? Oh, 14 bulan 9. Betul, tak salah? Betul, tak salah. Jangan silap tengah live ni. Luar biasa. Salah betul. Cuak kasi. Jangan silap sebut tarikh. Kan dia tengok, dia kata, yang ni yang mana pula tarikh lain ni. Seram soalan ni. Seram. Jadi kita bukan hanya nak tunjuk sayang kita pada pasangan dengan ingat pada tarikh birthday dia sahaja. Tetapi dalam kehidupan seterusnya, kita buat perkara yang mengembirakan hati dia, yang dia suka. Jadi inilah antara ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan kita untuk tunaikan hak-hak ni. InsyaAllah. Jadi kita akan bicarakan benda ni, Ustaz. Dan juga kita, sahabat-sahabat anda semua, kita akan mengetahui lagi dan kita akan bicara panjang. Cuma nak hilangkan gementar tu, soalan tadi tu, kita berat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Lepas ni tanya lagi. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ini kita dah bicarakan 4 dan hari ini kita bicarakan selebihnya, iaitu 3 bersama dengan guru kita iaitu Al-Fadil Ustaz Said Tuan Padang. Jadi insya-Allah kita tanpa kita lengahkan masa, tuan-tuan yang mulia, kita nak bicarakan sekiranya ada persoalan mengenai topik kita pada pagi ini. Jangan lupa untuk ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV9 untuk bertanyakan soalan, dan juga
boleh terus hubungi kami di talian 1800881677. Jadi insya-Allah kita nak ambil satu soalan yang bertuah pada pagi ini di Facebook daripada Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, Tuan Said, Da'i Hilman dan kru-kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umat Islam diajar bersyukur setelah bersin dan kita berdoa selepas itu. Apabila orang lain menjawab doa kita dan kita sambut doanya, terdapat saling mendoakan di situ. Apakah hikmah daripada ajaran Rasul ini berkenaan doa bersin, Ustaz? Terima kasih Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, saling doa mendoakan, apakah hikmah? Silakan. Okey, ini kita masuk dalam hak yang pertama yang kita bincang hari ini. Kalau dalam senarai hadis tu, maknanya yang ke-7, yang ke-5 lah. Okey. Iaitulah dipanggil tashmitul atis. Iaitulah mendoakan kepada orang yang bersin. Kita ambil dulu asasnya dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bersin ini dari Allah. Menguap ni dari syaitan. Menguap. Allah suka bersin. Bersin ni sebab bersin ia adalah untuk kesihatan. Bersin. Macam kita lah kalau masa baby kan, baru dapat baby, bila baby baru lahir ke, bila baby tu bersin, baby tu bersin, biasanya kita, alhamdulillah sihat baby ni bila baby bersin. Maksudnya baby sungguh lah. Imam pun kat rumah panggil baby kan? Dah. Okey. Jadi bila baby bersin, sihat. Bersin adalah untuk kesihatan. Adapun menguap, ini syaitan suka. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, siapa yang menguap tutup mulut. Tahan, tutup mulut. Okey, itu cerita bersin dan menguap secara ringkas. Okey. Yang kedua, soalan tanya tadi berkait dengan hikmah. Bila bersin, saling mendoakan. Okey. Asasnya adalah sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa apabila seseorang di kalangan kamu bersin, maka hendaklah dia berkata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Para penonton di rumah, cuba sebut sekali ramai-ramai. Dapat pahala. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ustaz, saya tak bersin. Nak sebut juga ke? Sebut. Sebab ada hadis lain Rasulullah kata, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Menyebut Alhamdulillah ini memenuhi timbangan pahala di hari akhirat. Ya Allah. Sebut Alhamdulillah. Yang tengok kat Facebook, sila tulis di ruangan komen sambil sebut. Tulis Alhamdulillah. Ustaz, saya dengar kat Facebook ni dalam kereta, driving nak pergi kereta. Tak payah tulis, sebut kat mulut sahaja. Kita kongsi pahala kan? Okey. So, Rasulullah ajar, apabila seseorang itu bersin, sebutlah Alhamdulillah. Sebut Alhamdulillah. Maknanya apa? Bersin ni dia lepas. Pujilah Allah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni, para penonton mungkin ada pengalaman. Nak bersin tak jadi. Tak lepas nak bersin. Kita kadang-kadang ada orang dia tengok member dia nak bersin, dia pergi kacau. Tak jadi bersin. Jadi sebenarnya dapat bersin itu baik untuk kesihatan. Kita lega. Alhamdulillah. Rasulullah ajar, pujilah Allah. Sebab bila kita boleh bersin itu, Alhamdulillah. Dan Rasulullah kata bila saya sebut Alhamdulillah, saya bersin, saya sebut Alhamdulillah, Irman yang kat sebelah ni nak sebut apa? Yarhamukallah. Yarhamukallah. Suami bersin, isteri sebutlah Yarhamukallah. Isteri bersin, suami sebut Yarhamukallah. Atau akhuhu atau sahibu. Makna orang duduk sebelah lah. Yarhamukallah. Yang bersin, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah.
Dia orang kat sebelah dia, oh dia ni bersin, dia ni pandai bersyukur pada Allah, hargai nikmat. Maka aku kena doakan dia. Moga-moga Allah merahmatimu. Dan kita pula, bila dia doakan kita, Allah merahmati kita, kita doakan pula dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Moga-moga Allah beri hidayah, beri panduan dan Allah memperelokkan perasaan kamu, keadaan kamu, pemikiran kamu, memperelokkan segala keadaan kamu. Kita doa balas. Jadi soalan tanya tadi, apakah hikmah? Maknanya hikmahnya dalam Islam, bersin pun mengundang doa dan saling mendoakan. Cantik Islam. Bayangkan seorang yang baru nak baring, nak tidur, bersin. Alhamdulillah. Isteri pun, yarhamkallah. Suami pun, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kita dalam kereta. Dan tuan-tuan, sudah penonton dikasihi sekalian, action speak louder than word. Oh, pagi-pagi tu baik bahasa Terengganu dah. Perbuatan kita memberi kesan yang sangat hebat. Melebihi percakapan kita. Seorang mak dan ayah nak pergi kerja sambil hantar anak sekolah. Ayah bersin. Alhamdulillah. Mak cakap, yarhamkallah. Ayah jawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Anak di belakang ni dengar, automatically itu adalah satu teknik mendidik sebenarnya. Bila anak-anak dengar. Kalau bos bersin, biasakan bos sebut alhamdulillah. Staf jawablah yarhamkallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Maknanya di office kita saling mendoakan, saling mendoakan. Di masjid, di mana-mana bersin, puji Allah, ini satu nikmat kesihatan. Dan yang dengar itu doakan balik kepada yang memuji Allah tadi. Baik. Itu secara yang pentingnya, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, kita belajar untuk mendoakan orang. Mungkin kita susah doakan orang, bila mana kita dengar bersin, ini kita belajar. Bersin kita kena doakan orang. Jadi insya-Allah nak ambil soalan kedua, iaitu pada Pak Su Lee Romli. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Andai kata kita berjumpa dengan orang yang bersin dan kita mendoakannya, tetapi rupanya bukan orang Islam, adakah kita berdosa sedangkan kita tidak pasti dan tidak kenal orang itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Ustaz, kadang-kadang kita doakan, tahu-tahu bukan Islam. Macam mana Ustaz? Silakan. Yang pertamanya kita tak akan berdosa. Kita tak akan berdosa. Tapi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanatil yahud, orang Yahudi pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka sengaja bila mereka ada peluang dekat dengan Rasulullah, mereka bersin. Kalau tak bersin pun mereka akan buat-buat bersin bila duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Orang-orang Yahudi di Madinah tu. Persoalannya kenapa? Kenapa? Kerana Yahudi ni dia tahu kalau dia bersin, Nabi Muhammad akan doakan kepada orang yang bersin, yarhamukallah, makna dengan rahmat Allah. Jadi Yahudi tahu doa Nabi Muhammad ni makbul. Yahudi tahu kalau orang bersin, Nabi Muhammad akan doakan kepada orang bersin. Sebab itulah dia sengaja bersin dekat Rasulullah, sehingga kalau tak nak bersin pun dia akan buat-buat bersin. Sebab dia nak doa Rasulullah SAW. Tengok perangai. Tapi dia lawan Rasulullah. Ajaran Rasulullah dia lawan. Ini perangai Yahudi. Zaman sekarang ada juga macam tu. Dia lawan ulama'. Tapi nak doakan ayah dia meninggal, panggil ulama' tu doa. Dia dapat cucu, nak belah mulut. Doa cucu saya, cari ulama' doa untuk cucu dia. Tapi dia lawan ajaran yang ulama' tu bawa. Ada manusia macam ni. Yahudi macam tu. Dia lawan ajaran Rasulullah. Tapi bila ada peluang dekat, dia sengaja bersin pun dia buat. Sebab dia tahu dia dapat doa rahmat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mendoakan sedemikian. Bila ada Yahudi bersin, Rasulullah hanya doakan yahdikumullah. Itu je. Apa dia yahdikumullah? Moga-moga Allah memberi hidayah kepada kamu. Makna Rasulullah doa juga doa hidayah. Tapi soalan tanya tadi, kita jumpa orang bersin dan kita mendoakannya, tapi dia ni orang bukan Islam. Kaedahnya, kita nak doa itu, kita kena dengar dulu dia sebut
alhamdulillah. Baru kita doa. Jadi kalau dia bersin, kita tak tahu dia Islam ke tidak. Tapi dia tak sebut alhamdulillah, maka kita tak perlu doa yarhamkumullah tadi. Sebab ini pun Nabi sebut secara jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza atasa ahadukum fahamidallaha fashammituhu fa illam yahmadillah fala tushammituhu. Hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah kata, apabila seseorang di kalangan kamu dia bersin, maka dia puji Allah, dia sebut alhamdulillah, fashammituhu, maka doakanlah dia yarhamkallah tadi. Kalau dia tak sebut alhamdulillah, fala tushammituhu, tak payah doalah yarhamkallah. Dia dah, kalau dia bukan Islam, dia tak sebut alhamdulillah. Jangan pula kita nak lebih-lebih pula. Dia, kita nak ikut sunnah Nabi ni jangan berlebihan. Jangan berkurangan. Itu tanda sayang. Jangan pula Nabi ajar gini kita lebih-lebih. Nabi ajar kalau dia sebut alhamdulillah baru kita jawab yarhamkallah. Dia tak sebut alhamdulillah, tak payah. Sebab apa? Dia ni tidak puji Allah dengan bersinnya. Either or, sama ada nisyanan atau tahawunan, sama ada dia terlupa nak sebut alhamdulillah, ataupun dia ambil mudah, tak payah sebutlah alhamdulillah bersih ni. Itu kalau dia Islam. Jadi dah orang tak sebut, tak payah jawab lah. Yarhamkallah tadi. Baik. Saya suka bila Ustaz kata tadi ni, kita ni kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ikut sunnah Nabi. Ini tanda kita sayang dan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia, kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan keliru. Kita lagi dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini perbincangan kita mengenai 7 perintah Rasulullah SAW yang berbaki lagi 3, iaitu doakan orang bersin, sebarkan salam dan tunaikan sumpah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti biasa, sekiranya ada persoalan, terus ke Facebook Tanyalah Ustaz. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan berminat ataupun teringin nak cakap dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh terus hubungi kita untuk bertanyakan soalan. Berminat dan nak tanya soalan, bukan berminat nak cakap saja. Jadi insya-Allah boleh terus kita di talian 1888 1677. Jadi tadi Ustaz cerita kepada kita mengenai mendoakan orang, dan juga sekiranya ada orang kafir yang bersin, adakah kita perlu mendoakan dan sebagainya. Saya tertanya-tanya juga kepada Fadil Ustaz, orang lelaki dan perempuan bersin, ada beza tak Ustaz? Kita mendoakan ke sebagai silakan. Orang lelaki dan perempuan bersin sama je. Bunyi sama. Cara bersin tu sama je. Cuma mungkin orang perempuan dia halus sikit. Halus sikit. Dan ada juga di kalangan orang kita, kalau dia bersin, have you excuse me? Dia lebih prefer excuse me. Sambut maulud. Bersin excuse me. Tak kenalah macam tu. Kita ni sungguhnya sayang kat Nabi, amalkan sunnah Nabi ajar. Maka bila bersin sebutlah alhamdulillah. Okey, beza lelaki dan perempuan. Yang bersin samalah. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, dia sebut alhamdulillah. Satu. Sekarang ni sekiranya yang bersin lelaki, yang kat sebelah ni sama ada isteri dia ataupun kawan dia, tak kisahlah dia lelaki ke perempuan ke. Tapi kalau yang bersin ni lelaki, maka dia doakan yarhamuka. Ka adalah pronoun untuk lelaki. You lelaki. Ka. Yarhamukallah. Okey, selesai. Sekiranya yang bersin ini perempuan, dia tetap akan menyebut alhamdulillah. Tapi yang nak mendoakan tadi nak sebut apa?
Orang ramai kat luar tu jawab tu. Ki yarhamukillah. Sebab ki adalah pronoun untuk perempuan. You a girl. Yarhamkillah. Sekiranya yang bersin ini perempuan, dia sebut alhamdulillah, doakan yarhamkillah. So dia nak jawab balik macam mana? Sama ada yang doakan dia ni lelaki ataupun perempuan, dan dia ni lelaki ataupun perempuan, sama je. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Sama. Itu sama saja. Dari segi beza lelaki dan perempuan. Cuma satu perkara mana yang saya tertarik, saya terfikir sekarang, macam mana sekiranya bersin berulang-ulang. Habsum. Alhamdulillah. Kita yarhamkallah. Yahdikumullah yuslih balakum. Bersin lagi. Habsum. Macam mana nak buat? Ada juga macam ni. Yang tembok pup pagi-pagi. Kena pula ada sedung kau. Sedung kena makan batu sauda yang cepat sembuh. Jadi dia bersin kali kedua dia sebut alhamdulillah. Dan yang kita tadi pun doa macam biasa, yarhamkallah, yahdikumullah yuslih balakum. Bersin pula kali ketiga. Sebut lagi alhamdulillah. Kita ni jawab lagi bagaimana tadi, yarhamkallah. Yang ni pun jawab lagi, yahdikumullah yuslih balakum. Bersin kali keempat. Sebut alhamdulillah, tapi yang nak doa tadi kali keempat doa dia lain dah. Afakallah anta mazkum. Yang keempat, kita doa moga-moga Allah sembuhkan awak. Awak sesema ni. Mazkum maknanya selsema. Sinus ni. Bila bersin kali keempat. Sebab kalau dia bersin bersambung-sambung letih orang nak doa tu. Tapi cukup 3 kali. Jadi kita, bila bersin kali keempat, dia yang bersin ni tetap menyebut alhamdulillah. Tetapi yang dengar tu dia kata afakallah, moga-moga Allah sembuhkan awak. Awak ni sesema, anta mazkum. Hadza mazkum. Jadi sebab apa saya tak doa dari rahmatullah kali keempat? Sebab nak beritahu bahawa awak ni sesema dah ni. Awak punya bersih ni. Itu kaedah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi berkait dengan bersih, sebab saya nampak mungkin kita nak pindah ke soalan lain kan. Satu lagi, para penonton dikasihi sekalian, okey, sekiranya seseorang yang bersin itu tidak menyebut alhamdulillah. Dia bersin. Dia orang Islam. Dia tak sebut alhamdulillah. Maka yang pertama, tidak sunat pada kita yarhamkallah. Tak ustaz, sebenarnya saya sebut dah alhamdulillah tapi perlahan. Maka kaedah saya nak sebut di sini, menyebut alhamdulillah mesti kuat. Kuat macam mana ustaz? Dengan kadar didengari oleh orang sebelah. Sebab dia nak jawab balik kan. Macam salam lah. Takkan saya pergi kat Dahil saya salam dalam hati. Tak wajib jawab pun. Jadi sebut alhamdulillah itu dengan kadar didengari oleh orang sebelah. Supaya orang tu boleh doakan. Jadi kita bila tak dengar dia sebut alhamdulillah, kita tak sunat yarhamkallah. Yang pertama. Yang kedua, bila kita tidak dengar, adakah perlu kita suruh dia? Qul alhamdulillah. Awak bersih tu, sebutlah alhamdulillah. Yang ni ulama bincang. Ada ulama kata tak perlu cakap apa-apa. Dia ni tidak memuji Allah, dia bersih. Jadi kita tak perlu cakap apa-apa. Ada ulama yang kata gitu. Tetapi ada juga ulama yang ambil dalam bab ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Maka nasihat dia. Iman, kalau bersin tu nikmat dari Allah, boleh bersin, paru-paru sehat, keluar ni semua. Sebutlah alhamdulillah, Nabi ajar. Nasihat, beri remind dia. Mungkin dia tak tahu, mungkin dia lupa, remind dia. Dan juga masuk dalam bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita bagi tahu dah bersin tu, pujilah Allah sikit. Boleh kita saling memberi nasihat kepada yang bersin tadi. Itu panjang lebar. Bab bersin yang kita bawa bersin. Ada 2 lagi, banyak lagi yang kita sembang benda ni. Jadi insya-Allah saya nak ambil pemanggil yang bertuah yang pertama di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Abang Halim Abdul Rahman.
Assalamualaikum. Ustaz dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Abang Halim, teruskan dengan soalan. Agak senang. Kita tengah, kita ni tengah ibadat pun syaitan iblis ganggu kita kan. Ya. Tengah semayang kita bersin. Ya. Tengah semayang kita bersin apa bersin, saja, baik. tengah semayang bersin. Perlu kita cakap Alhamdulillah tu. Awak sudah bersin macam mana kita nak jawab. Baik. Kita tengah semayang ni. Tengah baca Fatihah apa semua. Itu sih soalan tu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Halim Abdul Rahman daripada Ceras. Soalan yang bernas, soalan yang bagus. Sebab apa ramai penonton-penonton kita tertanya-tanya, Ustaz, saya ni selalu bersin waktu solat. Jadi nak doa ke macam mana, Ustaz? Silakan. Yang pertama sekali, kita nak pesan pada yang bersih, yang sesama tu, tak payah pergi masjid lagi lah musim Covid ni. Kan? Pada yang bersih, yang sesama, semayang kat rumah dulu. Jangan nanti kita bersih sesama, kita tahu, kita pun pergi semayang kat masjid. Jadi, tak payah datang lagi lah. Walaupun kita bukan positif Covid, semayang je kat rumah dulu. Kita bimbang nanti kita duduk bersih, berenguh. Orang kat sebelah ni tengah nak semayang pun. Covid ke dia ni? Covid ke dia ni? Kan? Jadi ganggu situasi orang di masjid. Ingat, kita nak pahala berjamaah. Tapi jangan kita buat perkara yang mengganggu jemaah di masjid. Tak apa, Allah tahu. Kita semayang di rumah sebab saya bersih hari ni, saya sesama. Jadi saya niat tak nak ganggu orang lain. Tu pun dapat pahala insya-Allah. Okey. Yang bersih tengah semayang, habiskanlah bacaan kita. Kita selesaikan bacaan kita sebab kita tengah dalam menunaikan ibadat solat yang lebih besar. Kita selesaikan bacaan kita itu. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Saya pun kadang-kadang bersihin juga, tapi bukan sebab semua, sebab emas tu, Ustaz. Allahu akbar. Inilah dugaan new normal kita, norma baru kita. Norma baru tu. Yang iyalah kita nak cakap pagi ni pun Betul. gitu, tapi kita patuhi SOP untuk kebaikan kita juga sebenarnya. Baik, insya-Allah. Walaupun tak selesa tapi untuk kebaikan kita. Baik. Itu kita nak kena faham sikit tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak ambil satu lagi soalan daripada Facebook daripada Huril Aini Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua kru dan sahabat-sahabat tanyalah Ustaz. Masyarakat kita selalu amalkan kiriman salam daripada individu tertentu kepada individu yang lain. Adakah amalan mengirim salam ini termasuk dalam menyebarkan salam seperti diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Ustaz, selalu orang selalu pesan, nanti tolong kirim salam dekat Ustaz tu. Naik Ustaz ni. Macam mana Ustaz? Silakan. Boleh ataupun tidak? Zaman sekolah dulu kan. Salam kat kakak Cumanya saya ada sikit lagi nak sentuh bab bersin tadi, tapi tak apa. Kita jawab dulu soalan pada yang bertanya ni berkenaan dengan amalan kirim salam. Boleh kita lakukan amalan tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan salam Jibril kepada Ummul Mukminin Aisyah. Ya Aisyah, ada Jibril yuqri alaiki salam. Dua orang. Khadijah pun Jibril sampaikan salam kepada Khadijah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beritahu, wahai Khadijah, Jibril sampaikan salam kepadamu. Ya Allah. Alaika wa alaihi salam wa rahmatullah. Khadijah jawab. Aisyah jawab. Spesialnya Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid, malaikat Jibril kirim salam. Allah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga Rasulullah beritahu Jibril kirim salam. Maka amalan kirim salam tadi boleh dilakukan. Dan kita jumpa anak, kita kawan dengan ayah dia. Pak cik ni kawan ayah saya kan. Kau anak haji ni. Kirim salam ke abah kirim salam. Boleh amalan tersebut mengeratkan silaturahim. Boleh amalkan. Cuma saya nak ambil sedikit kesempatan lah di sini. Dah ada soalan kan. Berkenaan ni jangan sensitif pula ni. Ni kita ilmu kan. Biar tahu jangan keliru. Berkenaan apabila ada kawan-kawan kita, saudara mara kita nak pergi umrah. Nak pergi umrah, nak pergi buat haji. Apa pesanan kita kepada mereka? Sepatutnya kita kena cek. Ada tak dalam hadis-hadis Nabi? Sebab Nabi kan tinggal di Madinah. Bila sahabat nak pergi buat umrah, Nabi pesan apa? Maka bila kita cari, kita akan jumpa.
Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu nak pergi buat umrah dari Madinah, nak pergi buat umrah di Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan apa? Ya ukhay, la tansana min ad-du'a atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pesan, wahai Umar, kamu nak pergi umrah, nak tawaf, nak sa'i itu, tolong doakan untuk aku. Jangan lupa doa untukku. Kita hari ni kalau pergi umrah, kita pesan apa? Kirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada ulama kata Rasulullah tetap hidup, betul boleh beri salam. Tetapi wallahu alam, ada hadis yang sahih yang lebih khusus dalam bab selawat dan salam ini. Rasulullah beritahu bahawa di seluruh pelosok bumi ini ada malaikat sayyahin. Malaikat di seluruh pelosok bumi. Dari mana saja kita beri salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada baginda. Allahu akbar. Ustaz, saya nak biar depan makam Rasulullah tu. Tu simpan duit lah. Baik. Simpan duit, pergilah sendiri. Kita dari mana-mana pun selawat dan salam pada baginda sampai insya-Allah. Itu suatu ilmu daripada Ustaz Syed. Kita nak sampaikan salam kepada Rasulullah SAW ni, daripada sini pun kita dah sampaikan salam. Jadi jangan lupa sampaikan salam kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan berehat seketika. Kembali lagi selepas ini, biar tahu jangan. Allah. Alhamdulillah, terima kasih buat penonton setia Tanyalah Ustaz kerana sudah 1 jam kita bersiaran langsung, dan terima kasih juga kerana terus kita menyokong program Tanyalah Ustaz ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah oleh Allah SWT, dan asbab kita tonton dan kerisauan kita mengenai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di tempat lain semua dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita masih lagi bicarakan mengenai topik 7 perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berbaki lagi 3, iaitu doakan orang bersin, sebarkan salam dan tunaikan sumpah. Jadi insya-Allah tanpa selengahkan masa, tadi saya sebelum Ustaz Al-Fadhil Ustaz terangkan kepada kita mengenai soalan daripada sahabat kita tadi. Ustaz kata dia nak cerita sikit mengenai bersin tu. Okay, apa benda Ustaz? Silakan. Bila berbicara berkenaan bersin ni, saya teringat kenangan masa saya belajar di Sana'a, Yaman dulu. Jadi kami ada hadir ke masjid secara talaqi. Maknanya belajar, Allahu akbar, Allah yarhamuh, bersama Syekhuna almarhum Syekh Al-Imrani rahmatullah alaih, seorang ulama hebat di Yaman, baru meninggal baru ni. Dia mengajar halaqah, maknanya kita bawa kitab masing-masing lah, duduk mengaji di masjid yang informal. Syekh tu tua dah. Masa saya belajar kat sana tahun 2002, 2003, masa tu dia tua dah. Maknanya masa meninggal baru ni lagi tua lah. Bila Syekh mengajar, kita pun tengok kitab Zadul Ma'ad, Sahihul Bukhari, Nailul Autar, itu duduk ngaji. Tengah duduk belajar ni, Syekh tadi bersin. Habcum. Alhamdulillah. Dia lah Syekh tu. Para penonton yang dikasihi sekalian, dalam masjid ini menyebut yarhamkallah seperti menyebut amin ketika baca Fatihah. Masya-Allah. Maknanya hidupkan sunnah ini. Walaupun kita masuk satu bab lagi lah yang nak jawab tu fardu kifayah, fardu ain pada semua orang ke, ataupun boleh wakil jawab seorang pun cukup. Tapi saya nak beritahunya, masing-masing berebut nak mendoakan Syekh tadi. Insya-Allah. Syekh bersik, Hazim tu, Hazim, alhamdulillah. Ramai serentak, yarhamkallah. Syekh pula jawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya Allah. Indah. Mendoakan guru. Guru doakan pula. Ya Allah. Ya Allah. Saya memang teringat sangat. Terutamanya bila bincang tajuk bersin,
Dan kadang-kadang saya bila pergi kuliah kat masjid-masjid kan, kadang-kadang kita pun bersih. Kita bersih, kita sebut Alhamdulillah. Senyap je orang. Saya akan ceritakan kisah ini. Maknanya kita cerita kisah ini sekali dengan hadis riwayat Bukhari tadilah. Bila bersih sebut Alhamdulillah, yang dengar jawab yarhamkallah, kemudian jawab balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Rahmatullah ala syekhuna Syekh Al-Imrani. Masya Allah. Saya bila Ustaz cerita sini, saya pun teringat kisah Al-Imam Ibn Mubarak. Bila bersin pun sampai terdengar orang mendoakan Al-Imam Ibn Mubarak kan, sampai ke pasar-pasar. Yarhamukumullah. Jadi insya-Allah kita tuan-tuan mulia, kita belajar-belajar ikut sunnah Nabi SAW. Itulah kelebihan orang yang bersyukur pada Allah, Syekh. Kerana dia bersyukur sebab bersin, dia mendapat doa orang. Orang sayang kat dia. Allah lontarkan ke dalam hati manusia sayang untuk doakan dia. Jadi insya-Allah kita belajar-belajar di rumah. Mudah-mudahan kita dapat bawa di luar rumah. Jadi insya-Allah kita nak ambil terus soalan daripada Facebook, daripada Nur Ashikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah hukumnya jika umat Islam berselisih bahu sesama saudara Islam yang lain tapi tidak menyebarkan salam, malah tidak bertegur sapa dengan alasan tidak mengenalinya? Padahal zaman Rasulullah SAW, umatnya pasti akan beri salam sesama Islam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Nur Ashikin Parit Bunta. Jadi macam mana Ustaz? Ya. Kita bersisih bahu sesama Islam, adakah kita kena bagi salam? Silakan. Okey, sekarang ni kita masuk kepada hak yang keenam. Yang seterusnya, iaitulah ifsya'us salam. Menyebarkan salam. Satu amalan yang sangat-sangat hebat. Bab beri salam ini. Ini adalah bentuk greeting dalam Islam. Greeting. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal pergi ke Madinah, masa Nabi hijrah, antara perkara awal yang Rasulullah pesan kepada rakyat penduduk Madinah, Rasulullah sebut apa? Ayyuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini antara perkara awal yang Nabi sebut bila sampai Madinah. Ni sistem sosial. Ayuhan nas, afshus salam. Wahai manusia, sebarkan salam. Dan Nabi sebut ada lagi lah. Wa at'imut ta'am, beri makan pada orang. Wasilul arham, sambung silaturahim. Wasallu wan nasu niyam. Salatlah ketika orang sedang tidur malam. Tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk syurga dengan sejahtera. Maknanya, antara perkara utama yang Nabi pesan bila sampai Madinah, ifsya'us salam. Menyebarkan salam. Dan satu hadis yang lagi hebat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, wallahi la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Demi Allah, kamu tak akan dapat masuk syurga sehingga kamu benar-benar beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak akan sempurna iman kamu sehinggalah kamu saling berkasih sayang. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Nak tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan, kalau kamu amalkan kamu akan saling berkasih sayang. Pak Nabi bagi flow tadi tahu, flow dia. Tak akan masuk syurga melainkan beriman. Tak sempurna iman melainkan berkasih sayang. Nak tak satu amalan, kalau kamu amal kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di kalangan kamu. Maka soalan ini yang datang ni, orang yang berselisih bahu, apa Nur Ashikin ke apa tadi dari Parit Bunta. Ramai penonton kita, saya pun masa iklan tadi sempat tengok saya. Ada dari Mersing, ada dari Johor, kat Facebook saya lah. Dia orang feedback, terima kasih yang sedang menonton, yang update menonton dari mana. Okey, Nur Ashikin kata berselisih bahu tapi tak bagi salam. Allahu Akbar. Dan ini memang Rasulullah pun ada sebut, di antara tanda-tanda akhir zaman ialah orang beri salam hanya kepada orang tertentu. Sedangkan Rasulullah ajar sebarkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Berilah salam orang yang kamu kenal, orang yang kamu tak kenal, beri salam. Saya nak pesan, kadang-kadang kita masuk petrol pump, bagus yang kerja kat kedai makan, mana-mana kedai lah. Memang bos dia train supaya greeting orang yang masuk. Jadi kita nak pesan, bila nampak masuk tu pakai kopiah, bila nampak yang masuk tu akak-akak yang bertudung elok, apa salahnya kalau kita greeting,
Assalamualaikum Kak. Bila orang masuk tu, ni good morning. Dia greeting dengan good morning juga. Hai, selamat datang. So kalau kita greeting dengan cara salam ni dapat pahala dah. Ya. Bos-bos kena pesan pada staff tu. Nak welcoming, tengoklah customer. Pak Haji yang baru balik dari masjid. Selamat datang. Hai. Kejut Pak Haji dengan hai. Assalamualaikum lah. Okey. Jadi tadi yang kata bila selesai bau tak bagi salam, sebaik-baiknya sebarkan salam tersebut. Cumanya dalam keadaan yang tidak menimbulkan fitnah. Dia seorang perempuan, dia orang lelaki lalu. Aku kalau dia beri salam kan orang lelaki duk tengok. Tu melanggar tiang kawan tu sebab tu. Jadi ini mungkin tak sesuai lah. Tengok keadaan yang sesuai. Ataupun kita tak tahu dia ni Islam ke tidak. Islam ke tidak. Tak payah bagilah. Jadi itu kaedahnya. Dan memang beri salam ini satu amalan yang sangat-sangat hebat. Saya selalu sebut, ayah-ayah, mak-mak, hatta kita, suami datang ambil kita nak naik kereta tu. Buka pintu kereta tu. Assalamualaikum bang. Beri salam. Kita saling mendoakan. Cuma kita ni kadang-kadang anak balik sekolah, bila masuk rumah tak bagi salam. Keluar balik. Masuk bagi salam dulu. Kita cakap gitu kan? Tapi bila ayah balik kerja, masuk tak beri salam pun. Jadi sebenarnya kita perlu tunjuk contoh gitu je. Kita buat benda tu. Oh, anak-anak pun nampak ayah nak masuk rumah bagi salam dulu. Mak nak masuk rumah bagi salam. Mak nak naik kereta, bila ayah ambil kat office mak beri salam. Jadi automatik anak balik sekolah bila ayah ambil nak masuk. Assalamualaikum abah. Budayakan bagi salam ini. Jadikan kita niat. Rasulullah kata sebarkan kasih sayang. Apatah lagi kasih sayang kita suami isteri dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi pada para penonton yang dikasihi sekalian. Moga-moga kita pun tambah kasih sayang kita. Jawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Wallahu alam. Itu tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian. Saya tertarik apabila Ustaz kata tadi greeting. Greeting kita orang sambut kan. Selalu bagi salam siapa? Bangladesh, Pakistan yang bekerja di mana? Di Petropam. Kita datang, Assalamualaikum Haji, Assalamualaikum Haji. Mereka suka sebarkan salam. Jadi kita contohi mereka insya-Allah. Kita nak ambil pemanggil seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hilman dan Ustaz. Ni Said Nur Isam Tuan Padang. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Kadang-kadang kita ni pada ada rakan-rakan ke sanak saudara kita yang nak menunaikan umrah dan juga fardu haji. Kita dipesan apabila ke makam Rasulullah sampaikan salam saya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Di sana nanti soalan saya Ustaz, apakah kita boleh beri salam pada orang yang dah meninggal dunia ni Ustaz? Dan satu lagi Ustaz, soalan saya, macam mana nak jawab sekiranya non-Muslim yang beri salam pada kita Ustaz? Contohnya Cina ke India ke ataupun yang bukan Islam lah Ustaz, beri salam macam mana nak jawab Ustaz? Ke tak payah jawab langsung ke Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kat sini ada dua soalan Ustaz. Yang pertama mengenai bolehkah kita memberi salam kepada orang yang telah meninggal selain pada Rasulullah SAW. Yang kedua, bagaimana sekiranya ada orang kafir yang memberi salam kepada kita? Macam mana cara jawab? Silakan. Terima kasih pada kekanda kita Tuan Umar bin Abdul Majid. Yang pertama, yang ada pendapat, bukan totally tak ada pendapat yang menyatakan kirim salam ke Rasulullah itu dibolehkan sebab baginda maknanya baginda tak matilah. Ada pandangan yang kata begitu. Tapi pandangan yang kata bahawa lebih kuat dari segi amalannya berdasarkan hadis yang Rasulullah sendiri beritahu bahawa malaikat ada di seluruh pelosok bumi ni, khusus tugas dia orang berselawat dan salam dari mana-mana pun akan sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah akan jawab, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita selawat dan salamlah. Allahumma salli wa sallim alaih. Di mana-mana pun ada malaikat yang sampaikan. Okey. Ustaz, itu pada Rasulullah Ustaz. Soalan tanya tadi kepada orang yang dah meninggal. Selain pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kepada orang yang dah meninggal
Rasulullah ajak kita doakan. Terutamanya kalau orang itu adalah mak ayah kita, adik-beradik, suami isteri kita, kita doakan untuk mereka. Itu doa. Yang kedua, bila kita lalu di kawasan perkuburan, memang beri salam kepada orang yang dah meninggal. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antumus sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Kita beri salam kepada perkampungan orang mukmin, kubur lah. Kita lalu kubur orang Islam, kita beri salam pada mereka. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Selamat sejahtera kampung orang beriman. Antumus sabiqun wa nahnu bikum lahiqun. Kamu telah dahului kami ke kubur. Kami akan menyusul nanti. Beri salam kepada bila lalu kawasan perkuburan orang Islam. Tiba-tiba dengar jawab, Waalaikumsalam. Macam mana? Jangan lari. Mungkin pakcik sedang gali kubur tengah bertugas kot. Ada meninggal. Jangan lari kan tiba-tiba dia lari pula kan. Jadi kita beri salam pada kawasan perkuburan tadi. Soalan yang kedua berkenaan dengan ada kawan-kawan kita kat office ataupun jiran kita yang not yet Muslim, yang tak Islam. Dia beri salam pada kita sebab dia mungkin duduk dalam suasana orang Islam, dia selalu dengar beri salam. Ataupun kadang-kadang dia orang ni semangat nak bagi salam bila tahu kita baru balik dari haji, umrah. Haji, assalamualaikum, assalamualaikum kan. Dia bukan Islam. So macam mana nak jawab? Jawapannya, suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ada seorang Yahudi yang lalu dekat. Lalu Yahudi itu menyebut Assalamualaikum. Assam. Dia sebut Assalamualaikum. Assam maknanya celaka. Ia opposite kepada Assalam. Assalam, selamat, sejahtera. Yahudi ni sengaja katakan Assalamualaikum, celaka ke atas kamu. Pada ketika itu Aisyah bila dengar orang cakap ke abang mak dia macam tu, Aisyah pun jawab, Waalaikumsalam. Aisyah jawab, dan ke atas kamu juga sam, yakni celaka. Lalu Nabi SAW tegur Aisyah. Aisyah, jangan jawab macam tu. Aisyah kata dah tadi dia kata celaka kepadamu wahai Rasulullah. Rasulullah kata tak, kita jangan jawab macam tu. Habis nak jawab macam mana? Jawapannya kita jawab Wa'alaikum. Full stop. Gitu. Bukan jawab Wa'alaikum full stop. Bukan. Maksudnya Wa'alaikum. Apa situ je. Apa maksud Wa'alaikum? And back to you. Dan ke atas kamu juga. Baik. Wa'alaikum dan ke atas kamu juga. Kalau tadi dia doa celaka, balik celaka pada dia. Doa Rasulullah makbul. Masya-Allah. Ataupun kalau dia kadang-kadang mungkin kawan kita yang bukan Islam, dia nak bagi salam, dia nak greeting. Baik. Tapi dia tersilap lafaz yang menyebabkan berubah makna. Kita doakan wa'alaikum dan ke atas kamu juga. Baik, itu sedikit ringkasan ataupun cara untuk kita menjawab wa'alaikum sahaja bila mana ada orang yang bukan Islam, yang belum Islam, untuk memberi salam kepada kita. Jadi insya-Allah perbincangan kita ini akan berterusan, tapi kita akan tamat di TV3, kita akan sambung perbincangan kita di TV9. Jadi terus setia dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita lagi dalam majlis ilmu Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih saya ucapkan buat semua penonton daripada Facebook, daripada televisyen dan juga semua medium yang ada untuk kita memperbaiki diri kita. Memperbaiki ni maksud apa? Kita menambah satu amalan kebaikan dalam kehidupan kita dan meninggalkan satu kejahatan ataupun keburukan dalam diri kita. Jadi insya-Allah hari ini topik kita berkisarkan tentang 7
pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, iaitu doakan orang yang bersin, sebarkan salam dan tunaikan sumpah. Jadi kita sudah selesai perbincangan bersin, tapi melalui apa saya berbincang kadang-kadang dengan Fadil Ustaz, dia kata bersin ni panjang, besar lagi. Tapi sebabkan program kita ringkas, kita cuba ringkaskan perbincangan. Jadi sebarkan salam. Tadi Fadil Ustaz yang menceritakan kepada kita banyak mengenai isu salam. Cuma bila mana kita bicara pasal salam ini, saya lihat banyak soalan, cuma kita nak tahu soalan-soalannya mengenai sunnahnya. Para sahabat ni mengikut sunnah Nabi SAW untuk menghidupkan salam itu pada zaman itu. Bagaimana Ustaz? Adakah ada cerita mengenai zaman sahabat sebagainya? Allahu Akbar. Para sahabat, mereka memang generasi yang bersungguh untuk amalkan apa sahaja yang digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bab salam ni, para sahabat kalau dia orang berjalan 2-3 orang, jalan tiba-tiba ada pokok. Lalu mereka terpisah dengan pokok. Bila jumpa balik lepas pokok tu, mereka bagi salam. Allah. Kalau berjalan ada batu besar, mereka terpisah, mereka bagi salam. Allah. Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bila dia dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan beri salam tadi, kelebihan ifsya'us salam, saya bawakan salam. Abdullah Ibnu Umar, dia ajak pembantu dia, ikut dia pergi ke pasar. Pembantu dia pun ikut Abdullah Ibnu Umar jalan pasar. Assalamualaikum. Dia beri salam ke orang yang dia jumpa di pasar. Kat kedai jumpa orang beri salam, dia pun balik. Lalu yang bersama dia ni pun tanya, "Wahai Abdullah Ibnu Umar, aku ikut kamu pergi ke pasar, tak ambil barang pun, tak tanya harga pun, tak tanya barang pun. Kenapa pergi pasar? Tak beli barang?" Abdullah bin Umar kata, "Aku pergi tadi untuk aku amalkan satu amal soleh, iaitulah menyebarkan salam." Macam tu sekali. Maknanya purposely mereka pergi ni untuk beri salam. Sebab bila beri salam, maka orang akan jawab salam. Ini pun saling mendoakan. Sebagaimana cerita bersin tadi. Ialah Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu saling mendoakan. Dan saya nak pesan pada para penonton yang dikasihi sekalian, cara lafaz salam, cara beri salam. Ada di kalangan kita yang Assalamualaikum. Oh, Assalamualaikum. Dia kum tu kat hujung tu bukan ma'arik li sukun, bukan kaf, waw, mim, tapi kaf, mim. Assalamualaikum. Dia jangan panjang kat belakang tu. Assalamualaikum. Itu cara beri salam. Satu. Yang kedua, ada seorang sahabat datang, dia beri salam, Assalamualaikum. Rasulullah pun jawab salamnya. Rasulullah kata 10. Datang sahabat yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah pun jawab salamnya. Lalu Rasulullah kata 20. Lalu datang sahabat yang ketiga, beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah jawab salamnya. Lalu Rasulullah kata 30 pahala. Maknanya nak pahala yang penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sebut Assalamualaikum, bagus juga, dapat juga pahala. Nak lebih, panjangkan sikit. Itu cara beri salam. Dan ini kaedah para sahabat nak mengumpul pahala senang. Tak payah ambil semayang, tak payah menghadap kiblat, beri salam. Ada orang, dia nak tiru Abdullah Ibnu Umar tadi yang pergi pasar tadi, setiap pagi dia beri salam ke grup-grup WhatsApp dia. Assalamualaikum. Mana yang memulakan pagi dengan memberi salam? Orang pun jawab, Waalaikumsalam. Ini satu amalan sunnah yang sangat-sangat besar pahalanya dan sangat baik kita hidupkan, terutamanya dalam keluarga, dalam ofis. Bayangkan bos masuk ofis, beri salam pada staf jawab, moga-moga sejahtera dan rahmat Allah turun di tempat dia cari rezeki tu. Masya-Allah. Jadi kita nak kena amalkan, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, memberi salam. Amalkan memberi salam ini dengan lazim. Mana kata ahli keluarga, sahabat handai, jumpa mana saja, Assalamualaikum. Jadi insya-Allah kita nak ambil soalan seterusnya daripada Ruby Abu Bakar Ruby. Bagaimanakah caranya bagi kita yang beragama Islam hendak menyebarkan salam? Lebih-lebih jika yang kita bersahabat itu seorang non-Muslim dan baru hendak mendalami tentang agama Islam serta ingin memeluk agama Islam, yakni seorang mu'allaf. Bagaimana Ustaz cara kita untuk menyebarkan salam lagi kepada sahabat kita yang baru beragama Islam, Ustaz? Assalam
ismun min asma'illahil husna. Assalam adalah salah satu asma'ul husna, nama-nama Allah yang mulia. Beri salam hanya kepada orang Islam. Ini hak orang Islam. Hatta kita beritahu tadi, kalau kawan kita tu, sahabat kita yang bukan Islam, dia beri salam, cara jawab pun tak sama dengan orang Islam. Dan kalau dia tanya, ya Haji, saya dengar you jawab saya punya salam lain mah. Kita pun terangkan pada dia, Haji, kawan, sebenarnya assalam ini nama Allah. Yang kita salam juga maknanya selamat, sejahtera. Yang kami dalam Islam, kami doakan. Ini lafaznya pada orang Islam. Dan dia jawab. Jadi kepada awak, saya jawab waalaikum. Dengan makna moga-moga awak juga mendapat sejahtera, iaitulah dapat hidayah. Nanti kalau awak masuk Islam nanti, saya akan beri salam pada awak secara lengkap. Awak bagi salam pun saya akan jawab dengan doa juga bila awak masuk Islam nanti. Ini khusus untuk orang Islam. Ya, macam mana you tak doa juga untuk kami? Boleh, kita boleh doa. Assalamu ala manittaba'al huda. Selamat, sejahtera, assalam ke atas orang yang menerima, yang mengikut hidayah. Itu salam juga. Ya, kita ucap salam, assalamu ala manittaba'al huda. Selamat, sejahtera ke atas orang yang menerima hidayah. Dan kalau you nak makna doa ini, you masuk Islam. Kita terangkan dengan baiklah. Kita tidak paksa dia. Tetapi ini special. Biasalah. Orang masuk apa-apa persatuan, orang ada member card dalam kelab-kelab tertentu, ada keistimewaan dia. Dia keistimewaan member tu. Privilege dia. Begitu juga dengan Islam. Dia ada keistimewaan dia bila kita ni memeluk Islam. Antaranya assalam. Allah. Baik, itu sedikit ringkasan kepada soalan daripada Ruby Abu Bakar. Jadi ini kita belajar untuk ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara cakap. Ini dah ilmu menghilangkan kekeliruan kita. Jadi kita ambil soalan daripada Facebook, daripada Rohaya Arifin. Assalamualaikum Ustaz Da'i, moga dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan sumpah menurut agama Islam? Adakah dengan bersumpah itu jalan terakhir membuktikan yang kita tak bersalah? Dan setelah dilafazkan, orang-orang yang memfitnah mendapat musibah dari Allah. Bolehkah kita bersumpah semudahnya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Jadi soalannya Ustaz, sumpah menurut Islam ni sebenarnya bagaimana Ustaz? Adakah semua perkara kita boleh sumpah? Kalau kita, sekarang ni kita sumpah, ini semua benda berkaitan dengan sumpah sekarang ni. Sumpah abang tak kahwin lagi. Itu pun sumpah juga. Macam mana Ustaz? Itu contoh ke memang bersumpah masalah ni? Bukan, itu contoh. Mana ada niat lah. Bukan. Apa dia? Ada niat lah. Oh, soalan ni berbahaya. Kita selepas ni. Okey. Kita masuk yang ketiga pagi ni. Bersin, salam. Sekarang ni dalam bab ketiga ni ibrarul muqsim. Sebenarnya dalam bab menunaikan hak ini, dia bukan fokus tentang cara bersumpah bab ni. Tetapi dia ada satu bab bila orang bersumpah, di antara hak yang kita mesti tunaikan hak dia itu adalah kita iakan sumpahnya. Tapi tak apa, saya terangkan dulu sikitlah secara ringkas berkait dengan soalan Kak Rahaya ni. Bersumpah ni kita menyebut wallahi wabillahi watallahi. Demi Allah. Dia kalau dalam matan Ajrumiyah, wa huruful qasam wa huwal waw wal ba wat ta. Nak bersumpah dengan wallahi wabillahi watallahi, demi Allah. Okey, itu yang pertama, cara bersumpah. Yang kedua, haram seseorang bersumpah selain Allah. Haram. Jadi, saya bersumpah demi mak saya akan bayar hutang ni. Haram, tak boleh. Kita tak boleh bersumpah. Demi anak saya akan teruskan je. Tak boleh bersumpah selain daripada Allah. Sebab bila kita bersumpah, kita memuliakan yang kita bersumpah. Baik. Itu bab mulia Ustaz kan? Saya tahu Ustaz nak cakap gitu. Tapi kita berehat seketika Ustaz. InsyaAllah kita kembali lagi selepas ini. Ya. Jangan ke mana-mana. Banyak lagi tak bicarakan. Biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu
daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bagi kita lagi dalam majlis ilmu. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbincangan kita akan diteruskan mengenai topik kita iaitu 7 perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sebelum kita berehat saya ada potong Ustaz punya cakap sikit. Ustaz ada cakap mengenai pasal perkara sumpah. Jadi banyak perkara yang kita nak bicarakan. Jadi Ustaz, tadi Ustaz kata sumpah ini memuliakan. Jadi tak boleh bersumpah selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz sambung sikit Ustaz, silakan. Ya betul, kita haram bersumpah dengan selain pada Allah. Allah yaf'alu ma yasha. Allah bersumpah wal asri wad duha wasyamsi. Allah bersumpah dengan makhluknya itu tak apa. Tapi memberi isyarat juga kepada kita untuk kita perhatikan, untuk kita berfikir dengan perkara yang Allah bersumpah dengannya. Adapun kita haram bersumpah dengan selain pada Allah. Jadi kita sebut wallahi wabillahi watallahi. Sehingga Rasulullah pernah beritahu Aisyah. Rasulullah kata, wahai Aisyah, aku tahu bila hari kamu mood tak apa okey, kamu macam nak marah kat aku, dan aku tahu bila hari kau happy dengan aku. Aisyah kata, macam mana? Rasulullah kata, kamu akan bersumpah bila kamu ada hari nak berasa hati, kan? Wa rabbil Ka'bah. Aisyah akan bersumpah dengan nama Tuhan Kaabah ini. Wa Rabbi Ibrahim, demi Tuhan Ibrahim. Maknanya bersumpah dengan nama Allah juga. Tapi dia tak sebut wa Rabbi Muhammad, kan? Gitu. Nak beritahunya bersumpah hanya boleh dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersumpah ni dia ada lafaz dia. Untuk penegasan, untuk kita melakukan sesuatu. Yang soalan Kak Rohaya tadi, untuk menafikan orang yang memfitnah dia. Memang ada dalam kaedah Islam berkait dengan tuduhan. Al-yaminu 'alal mudda'i wal al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh seseorang bersalah mesti membawa bukti ataupun saksi kalau tuduh. Yang nak menafikan tuduhan tadi, dia bersumpah dengan nama Allah. Tapi jangan main-mainlah dengan sumpah ini. Kita mesti benar. Jangan kita bersumpah ambil mudah. Sebab seolah-olah kita bersumpah dengan nama Allah, orang percaya atas nama Allah, tiba-tiba kita bohong. Na'udzubillah. Ini ada unsur kita tidak bersungguh memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Itu banyak perkara yang kita nak kena belajar. Jangan suka-suka sumpah. Jangan suka-suka sumpah. Itu perkara yang kita nak kena belajar. Jadi insya-Allah kita nak ke Facebook daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimanakah jika seseorang pernah bersumpah di hadapan pasangannya dengan tujuan ingin memujuk? Contohnya, saya minta maaf. Demi Allah saya janji saya takkan ulangi lagi dosa ini. Kalau saya buat lagi, saya takkan cium bau syurga. Lama kelamaan dia lupa dan sumpahnya lalu masih mengulangi dosa yang sama. Sekiranya dia sudah bertaubat dan teringat balik dan sumpahnya, apa yang harus dia lakukan? Adakah cukup dengan bertaubat pada Allah atau bagaimana Ustaz? Ini yang kita nak bicara dengan Ustaz. Kadang-kadang lelaki lupa sumpah depan isteri dan sebagainya. Bagaimana Ustaz? Kadang terlaku balik, terlupa dan sebagainya. Bisa. Ada yang bersumpah depan isteri, ada yang menyumpah isteri. Itu cerita lain lah. Jadi sekarang ni Allahu Akbar. Yang pertama sekali, jangan main-main dengan sumpah. Yang kedua, kita bersumpah ini bukan dalam setiap perkara. Bersumpah ini dalam perkara besar. Perkara yang memerlukan kita rasa nak penegasan. Bahkan orang-orang yang jujur, orang yang benar, dia tak perlu kepada bersumpah. Dia tak perlu. Sebab dia memang benar, dia memang jujur. Kita bersumpah ni bila kita nak, ya betul saya cakap ni, saya tak ambil duit tu. Ya betul saya datang. Tapi bos yang tutup pintu pejabat. Maksudnya kalau ada benda besar yang melibatkan dia kena pecat kerja ke, yang melibatkan dia difitnah ke, jangan ambil mudah. Sikit-sikit bersumpah. Sikit-sikit bersumpah. Dia takut jadi masuk dalam
Laghu, sumpah yang lara. Jangan ambil mudah yang pertama. Tadi dia, macam dia sebut tadi, dia berjanji tak nak buat dah gini, abang janji. Tengok, kalau dia sebut berjanji, dia langgar janji, bermakna dia telah ada sifat munafik. Kalau dia janji, dia langgar. Abang tak nak dah, kalau pergi syuting-syuting tu tak nak gurau-gurau dah dengan perempuan. Ingat kan? Biasa cakap gitu? Tak. Alhamdulillah. Okey. Jadi kalau janji dia langgar, dia memiliki sifat munafik. Sumpah ni dia sebut, wallahi wa billahi, demi Allah. Itu akan ada berkait dengan hukum hakam bila dia langgar. Seseorang yang langgar sumpah, dia yang pertama sekali dia mesti bertaubat kepada Allah. Sebab dia telah guna nama Allah dalam perkara yang tidak benar. Ataupun dia telah guna nama Allah, kemudian dia langgar. Seolah-olah dia tak hormat nama Allah. Maka dia kena bertaubat kepada Allah. Tak cukup sekadar taubat, astagfirullah. Tetapi dia kena bayar denda lah. Dalam istilah agamanya, fakafaratuhu. Ada kafarahnya. Dan kena bayar. Macam mana nak bayar kafarah, Ustaz? فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. Kafarah orang yang langgar sumpah, contoh dia bersumpah dekat isteri dia, wallahi abang bersumpah nak berhenti isap rokok, abang takkan isap rokok dah lepas ni. Dia bersumpah, lepas tu isap juga. Maka dia kena bayar kafarah. Macam mana nak bayar kafarah? Dia kena bagi makan kepada 10 orang miskin. Makanan yang dia biasa makan. Maksudnya dari segi harga, kalau dia biasa makan lauk ayam, ikan, dia kena bagi makan pada 10 orang miskin dengan level makanan yang dia selalu makan, kebiasaan dia. Okey, jangan pula masa untuk kafarah ni belanja yang murah-murah, tak, yang biasa dia makan, harga dan level tu. Ataupun beri pakaian yang lengkap kepada 10 orang miskin. Ataupun bebaskan hamba. Sekarang kita tak ada dah hamba buat masa ni. Tak tahulah akan datang. Okey, ataupun dia berpuasa 3 hari untuk kafarah kepada dosa langgar sumpah. Para penonton yang dikasihi sekalian, ada seorang perempuan yang cerdik. Perempuan ni cerdik. Dia tahu hukum hakam fiqh. Suami dia duduk bersungguh kat dia nak hafal Quran. Tapi susah nak hafal Quran, susah. Isteri dia bersumpah, abang, wallahi, kalau abang selesaikan hafazan Quran dalam masa setahun, saya izinkan abang kahwin seorang lagi. Wallahi, isteri kata. Bila dia dengar macam tu, motivasi lah. 8 bulan. Selesai dia habiskan yang tak belum habis tu. Selesai hafal Quran. Masya Allah. Okey, dah cukup dah hafal 30 juzuk. Okey. Isteri dia kata, tak apalah bang, saya puasa 3 hari. Saya bayar kafarah sumpah saya tu. Cancel lah bang. Saya dah bayar kafarah sumpah saya 3 hari. Faham tak ni? Faham. Mana ini isteri yang hebat. Suami dia dah cukup hafal 30 juzuk. Abang, saya tarik baliklah sumpah tu. Saya puasa 3 hari lah sumpah. Okey, itu cerita bab sumpah lah. Cuma dalam bab hadis tajuk kita, yang ketujuh ini dia panggil ibrarul muqsim. Dia ada satu kaedah, seseorang bersumpah untuk lakukan sesuatu yang kita kena tunaikan. Macam mana Ustaz? Contoh senang. Contoh, maknanya sekarang saya pergi makan dengan Herman, kita pergi makan. Saya kata wallahi hari ni saya belanja. Saya sebut wallahi saya belanja hari ni. Dalam bab yang tajuk kita bincang ni, menunaikan sumpah, ini hak saya yang Herman kena tunaikan. Apa dia? Jangan sibuk pergi bayar lah. Biar saya lah belanja. Ini masuk bab kita. Dan sebab ni bab menunaikan hak kan. Tadi kita syarah bab sumpah panjang tadi. Tapi sebenarnya konteks hadis ini adalah cerita apabila seseorang bersumpah dengan satu perkara, kita ni hak dia, kita kena tunaikan konten sumpahnya. Wallahi hari ni kita makan tengah hari, saya bayar. Jadi ini betul-betul ke contoh? Ini contoh lah. Sebab hari ni saya nak makan tengah hari dengan orang lain. Jadi ini hak yang perlu ditunaikan. Hak jawab bersin.
Tadi kan hak jawab bersin, hak jawab salam. Sekarang ni hak untuk penuhi sumpah dia. Supaya dia tidak didenda dengan kafarah. Sebab dia dah bersumpah. Saya kalau dengan kawan-kawan orang Arab, wallahi alayya. Akan biasa kat Mekah ke kat mana-mana, wallahi alayya. Ya, demi Allah atas aku. Maksudnya aku yang akan bayar. Jadi kita, okey, baguslah macam tu tiap-tiap hari pun tak apa. Kita tunaikan hak orang yang bersumpah. Ini maksud hadis ini, wa ibrarul muqsim. Kita mengiyakan apa yang dia bersumpah tu. Dalam konteks hadis ni, bukan konteks cerita bersumpah nak menafikan kebenaran. Dalam konteks hadis ni, menunaikan hak, penuhi apa yang dia bersumpah tu. Ustaz, tadi tu sumpah yang mungkin bolehlah dilakukan, iaitu belanja orang makan dan sebagainya. Kalau dia sumpah yang pelik sikit, orang kata kalau bagus. Sumpah yang tidak relevan dan sebagainya, boleh lakukan, Ustaz? Ya, betul. Kalau dia bersumpah demi dengan nama Allah, kalau yang pertama, kalau perkara yang melanggar syarak, maka dia tak boleh tunaikan. Falyati khairan minhu. Ataupun dia bersumpah satu perkara yang memang tak patut. Salah awak bersumpah gini ni. Saya bersumpah mana nak buat perkara yang membahayakan diri dia. Risiko pada diri dia. Saya bersumpah saya tak akan pakai mask, saya pergi ke mana-mana. Aku bersumpah aku tak akan vaksin. Sedangkan ini benda ikhtiar kan? Benda ikhtiar. Satu ikhtiar kita. Jadi bila kita dapati ada perkara yang lebih baik, Rasulullah sebut dalam hadis, bila kamu bersumpah untuk buat satu perkara dan kamu dapati ada yang lebih baik, falyati, maka kamu hendaklah ambil yang lebih baik itu, bayarlah kafarah tadi. Sumpah. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz. Kita dah ke penghujung rancangan Ustaz. Penghujung dah. Banyak dah Ustaz sudah bicarakan. Mungkin kita nak kesimpulan ringkas daripada Ustaz sebagai penutup dan juga doa. Silakan Ustaz. Kesimpulan baki kita di hujung hadis ini 3 hak. Kita sebut tadi tashmitul atish, orang yang bersin kita doakan dia. Yang kedua, raddus salam, orang beri salam kita jawab. Dan lebih afdal jawab salam itu lebih pada yang beri. Assalamualaikum kita jawab penuh. Dan yang ketiga, ibrarul muqsim, orang bersumpah kita tunaikan supaya sumpah dia itu jadi apa yang dihajatkan. Dalam perkara yang tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berkatilah majlis kami pada pagi ini, Ya Allah. Amin. Terimalah apa yang kami lakukan ini sebagai satu amal soleh di sisi-Mu, Ya Allah. Amin. Berkatilah pahala semua yang terlibat, Ya Allah, daripada kru-kru, penerbit dan kami yang berkongsi ilmu ini serta penonton yang sentiasa bersama kami, Ya Allah. Terimalah kami, amal soleh kami berada dalam taman-taman syurga-Mu di hari akhirat nanti, Ya Allah. Yang akan memudahkan kami ke taman syurga-Mu di hari akhirat nanti, Ya Allah. Kurniakanlah istiqamah kepada kami untuk sentiasa menambahkan ilmu dan beramal dengan ilmu yang kami pelajari. Ya Allah, lindungilah kami, keluarga kami, sahabat handai kami daripada wabak Covid yang semoga-moga ia menjadi penghujung, Ya Allah. Kembalikanlah kami kepada kehidupan kami, Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Kurniakanlah kekuatan untuk kami terus membaiki diri kami untuk hari-hari yang mendatang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Said Nuri Syam Tuan Padang. Dan kita nak bagi tahu esok jangan lupa untuk bersama dengan Ustaz Syukri Yusof dan juga moderatornya Da'i Lokman dengan topik zakat emas dan perhiasan. Jadi saya dan Al-Fadhil Ustaz mohon ampun dan maaf sekiranya dalam kita bersiaran langsung ini terkasar bahasa, terlebih bicara. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni diri kami dan yang baik semua pada Allah SWT, yang buruk itu pada diri kami. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.